Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini saya akan memulakan dengan mengumumkan berkenaan penilaian risiko yang telah dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM terhadap negeri-negeri yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang lebih awal, iaitu Pulau Pinang, Selangor, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Johor, Kelantan dan Sabah yang dijadualkan berakhir pada 26 Januari 2021. Penilaian risiko bagi setiap negeri adalah seperti berikut. Pulau Pinang, sehingga 20 Januari 2021, secara kumulatif sebanyak 6,540 kes positif COVID-19 telah direkodkan di negeri ini dengan 2,310 kes dicatatkan bagi tempoh 14 hari bermula 7 hingga 20 Januari 2021. KKM mengesahkan trend kes di negeri ini masih menaik dan semua daerah kini berada di dalam zon merah dengan 2 daerah merekodkan kes tertinggi, iaitu Barat Daya sebanyak 915 kes dan Timur Laut sebanyak 598 kes. Negeri Selangor sehingga 10 Januari 2021 secara kumulatif sebanyak 50,636 kes positif COVID-19 direkodkan di seluruh negeri Selangor. Dari 7 sehingga 20 Januari, KKM mengesahkan berlaku penularan tempatan yang tinggi. Dulu kita menganggap Selangor ni semua kerana pekerja warga asing dan sebagainya. Sebenarnya berlaku penularan tempatan yang tinggi di Selangor, di mana secara purata kes harian melebihi 1,000 kes yang telah dilaporkan dalam tempoh 14 hari. 4 daerah mencatatkan jumlah kes tertinggi, iaitu Kelang 4,403, Petaling 3,125, Hulu Langat 2,550 dan Sepang 1,203. Bagi negeri Melaka, sehingga 20 Januari 2021 secara kumulatif sebanyak 2,370 kes positif telah direkodkan dan kesemua daerah di negeri Melaka kini berada di dalam zon merah. Dari 7 sehingga 20 Januari, daerah Melaka Tengah telah merekodkan 507 kes, daerah Jasin 144 kes dan Alur Gajah 58 kes. KKM turut mengesahkan trend jangkitan COVID-19 semakin meningkat di dalam komuniti di negeri Melaka. Mengenai wilayah persekutuan, sehingga 20 Januari secara kumulatif sebanyak 19,411 kes positif COVID-19 direkodkan dengan 4,413 kes baharu dilaporkan dalam tempoh 14 hari dari 7 hingga 20 Januari. KKM mengesahkan kes harian masih lagi tinggi, iaitu antara 198 sehingga 521 kes sehari, serta wujud beberapa kluster baru yang menyumbang kepada peningkatan kes. Kebanyakan zon adalah merah, dengan 4 zon mencatatkan jumlah tertinggi, iaitu Ibu Kota 462 kes, Seputih 358 kes, Duta 278 kes dan Setapak 236 kes. Mengenai Putrajaya, sehingga 20 Januari secara kumulatif sebanyak 637 kes COVID positif direkodkan. Dari 7 sehingga 20 Januari, sebanyak 294 kes telah direkodkan di seluruh Putrajaya, di mana 2
Persin telah menjadi zon merah, iaitu 2 Persin telah menjadi zon merah, 3 zon jingga dan 8 zon kuning, dan hanya 7 masih zon hijau. KKM mengesahkan masih berlaku peningkatan kes COVID positif secara mendadak di dalam komuniti Putrajaya ketika ini. Wilayah Persekutuan Labuan juga secara kumulatif sehingga 20 Januari merekodkan 1,919 kes di Labuan. Walaupun KKM mengesahkan kes COVID-19 masih menunjukkan tren peningkatan di mana dalam tempoh 14 hari dari 7 hingga 20 Januari sebanyak 191 kes positif COVID-19 telah direkodkan dan terdapat 2 zon merah, 2 zon jingga dan 1 zon kuning di wilayah ini. Bagi negeri Johor, sehingga 20 Januari 2021, secara kumulatif sebanyak 14,539 kes telah direkodkan di negeri ini, dengan 5,665 kes direkodkan dalam tempoh 14 hari dari 7 sehingga 20 Januari. KKM juga mengesahkan sehingga kini jumlah kes harian yang dilaporkan masih tinggi dengan purata 405 kes sehari, di mana 8 daerah berada dalam zon merah serta 2 daerah di dalam zon jingga. Negeri Kelantan sehingga 20 Januari secara kumulatif sebanyak 2,387 kes COVID positif telah direkodkan di seluruh Kelantan. KKM melaporkan terdapat peningkatan kes mendadak di negeri ini dengan 1,208 kes direkodkan dalam tempoh 14 hari sejak 7 sehingga 20 Januari. KKM juga mengesahkan 9 daerah di Kelantan kini berada di dalam zon merah dan 1 daerah saja dalam zon kuning. Mengenai Sabah, bagi negeri Sabah, sehingga 20 Januari 2021, secara kumulatif sebanyak 45,008 kes positif telah direkodkan dan 6,027 kes direkodkan dalam masa 14 hari dari 7 sehingga 20 Januari. Sehingga kini sebanyak 23 daerah berada di dalam zon merah, 3 daerah zon kuning dan 1 zon jingga. Selain daripada itu, terdapat peningkatan kes serta kluster baru di negeri ini termasuk hasil saringan daripada kontak rapat. Di atas penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas bertuju untuk melanjutkan PKP di Pulau Pinang, Selangor, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Johor, Kelantan dan Sabah dilanjutkan sehingga 4 Februari 2021 yang kita seragamkan dengan tarikh tamat di negeri-negeri lain yang baru diumumkan minggu lepas. Jadi kita tambah lagi supaya selepas ini tarikh tamat semua negeri di seluruh negara adalah sama, ya, kecuali di Sarawak lah. Saya juga ingin memaklumkan mengenai penambatan PKPD. KKM sebelum ini melaksanakan PKPD di asrama Westlight, Taman Perindustrian Tampoi Jaya, Johor Bahru bermula 26 Disember yang dijadualkan berakhir besok 22 Januari. Sepanjang tempoh PKPD, seramai 1,585 penghuni menjalani ujian saringan dan daripada jumlah itu 682 penghuni dikenal pasti
positif COVID-19. Penilaian yang dilakukan oleh KKM dalam tempoh berkenaan mendapati trend kes menunjukkan penurunan dan kes terakhir dilaporkan pada 15 Januari 2021 dan tiada lagi sampel menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk menamakan PKPD di Westlife Asrama Westlight Taman Perindustrian Tampoi Jaya, Johor Bahru esok 22 Januari 2021 seperti dijadualkan. Walau bagaimanapun, kawasan ini, lokaliti ini masih tertakluk kepada PKP seluruh negeri Johor. Beberapa hari lalu terdapat trending di dalam media sosial seperti Twitter, FB, berbagai-bagai lagi. Termasuklah secara direct menghantar WhatsApp kepada saya, komen di dalam IG saya. Semuanya berkisar mengenai ketidakpuashatian dan rungutan rakyat mengenai kedai makan dan restoran yang ditutup awal, iaitu pukul 8 malam. Seperti yang saya katakan bahawa kerajaan sentiasa mendengar pandangan rakyat. Ya, kita sedar apabila rungutannya banyak berlaku, maka kita telah pun segera mengadakan mesyuarat. Sejak minggu lepas kita mengadakan mesyuarat tentang perkara ini. Semalam pun kita membincangkan perkara ini dan meminta supaya jawatankuasa kecil yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, MKN dan juga beberapa agensi ataupun kementerian yang berkaitan dengan ekonomi juga berbincang tentang perkara ini. Kita faham ramai yang mengatakan selalu awal ditutup kerana sampai rumah daripada tempat kerja lewat, jadi tak sempat nak pergi membeli makanan. Begitu juga kita mendengar rintihan daripada peniaga-peniaga makanan, terutamanya makanan yang biasanya dibeli yang popular di waktu malam seperti burger, sate dan sebagainya. Mereka kata pelanggan mereka bermula selepas maghrib, selepas isyak. Jadi kalau ditutup pukul 8, tentulah mereka tidak boleh menjalankan perniagaan. Kita dengar daripada pandangan rakyat yang nak membeli. Kita dengar daripada pandangan daripada peniaga yang menghadapi masalah. Sehubungan itu setelah mengadakan perbincangan seperti yang saya sebut, jawatankuasa teknikal, jawatankuasa yang saya sebutkan tadi dengan yang melibatkan kementerian yang berkaitan dengan ekonomi dan juga sidang, akhirnya kerajaan hari ini saya ingin mengumumkan bahawa kita bersetuju untuk melanjutkan operasi kedai makan dan restoran, iaitu melanjutkan sehingga pukul 10 malam mulai daripada besok. Okey, walaupun dine in ataupun makan di kedai masih di restoran masih tidak dibenarkan, ianya masih lagi kekal, iaitu untuk dibawa pulang. Pesanan untuk food delivery juga kita buka sehingga pukul 10 malam. Apa saja yang berkaitan dengan makanan, kita buka sehingga 10 malam. Tak kiralah restoran ke, gerai ke, warung tepi jalan ke, hawkers ke, apa saja yang berkaitan dengan makanan, kita benarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Seperti biasa, saya akan teruskan dengan laporan sedikit mengenai operasi pematuhan, Task Force Operasi Pematuhan. Saya dimaklumkan oleh pihak PDRM, mereka menambahkan lagi sekatan-sekatan jalan raya, menambahkan lagi task force mereka, anggota mereka untuk membuat pemantauan di seluruh negara. Semalam 2,474 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri dari 10,581 anggota telah melakukan 31,155 pemeriksaan
bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Pemeriksaan mereka termasuklah di pasaraya, restoran, pasar tani, pasar awam dan semua tempat-tempat awam di seluruh negara. Pemeriksaan turut dijalankan di 679 terminal pengangkutan darat, terminal pengangkutan udara dan terminal pengangkutan air. Semalam, PDRM telah menahan 577 individu di atas kesalahan engkar SOP dan daripada jumlah itu 545 telah dikompaun dan 32 individu direman. Satu lagi yang saya nak sebutkan di sini bahawa di waktu darurat ini ordinan boleh digubal untuk ordinan yang berkaitan apa saja yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan kita dapati bahawa salah satu perkara yang menyebabkan kegagalan pematuhan adalah kerana undang-undangnya dari segi hukumannya begitu rendah. Setakat hari ini, kerana Akta 342 menetapkan kompaun hanya RM1,000. Jadi ramai yang menganggap RM1,000 itu terlalu rendah. Mungkin bagi syarikat-syarikat perniagaan. Sebab itulah kesalahan engkar SOP kita selalu sebut kelab malam, pusat hiburan malam, operasi perniagaan yang beroperasi lebih masa dan sebagainya. Kerana bagi syarikat-syarikat ini RM1,000 adalah terlalu rendah. Kita pernah menyaman satu syarikat, memberi kompaun satu syarikat yang melanggar SOP yang menyebabkan pekerja kilang mereka sebahagian besarnya ramai yang didapati positif, sehingga kita tutup kilang tersebut. Dan ramai rakyat yang marah kepada kita kerana denda hanyalah RM1,000. Tetapi ini tidak dapat dielakkan kerana Akta telah pun menetapkan 342 menetapkan RM1,000 sahaja denda. Walaupun di dalam sewaktu darurat ini kita boleh meminda dan menambahkan lagi hukuman ini. Boleh menambahkan dividen boleh menambahkan lagi kompaun yang kita kenakan ini. Jadi kita telah minta pada pihak peguam negara untuk melihat perkara ini. Yang pertamanya, denda kepada individu boleh ditambah kepada maksimum. Yang kedua, denda kepada syarikat, kompaun kepada syarikat mungkin boleh ditambah. Sekarang RM1,000, mungkin kita boleh tambah maksimum RM100,000 sekalipun. Penjara mungkin boleh ditambah lagi. Boleh ditambah dengan jangka masa yang lebih panjang. Dan kita boleh menggubal ordinan ini bagi kita memastikan rakyat patuh pada SOP, terutamanya yang melibatkan syarikat-syarikat besar yang biasanya bagi mereka tidak ada masalah untuk membayar RM1,000 ini. Jadi insya-Allah saya percaya Jabatan Peguam Negara akan melihat perkara ini. Kalau perkara ini diluluskan, kita akan menguatkuasakan dengan segera. Dan kompaun boleh dikenakan di lapangan. Jadi saya harap semua rakyat patuhlah kepada SOP, semua syarikat patuh pada SOP tanpa perlu menunggu tindakan daripada pihak berkuasa. Mengenai Ops Benteng, semalam Ops Benteng telah berjaya menangkap 12 parti dan merampas 5 buah kenderaan darat di dalam operasi yang dijalankan di seluruh negara. Dan selain daripada itu, Ops Benteng juga mengesan 115 buah bot dan kapal menerusi satu aktiviti penglihatan berdekatan dengan perairan negara. Dan semalam sebanyak 447 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Ops sanitasi awam terus dilakukan. Semalam sebanyak 112 operasi sanitasi awam telah dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai kuarantin wajib, rakyat kita semalam seramai 540 pulang daripada luar negara. Dan semalam seramai 796 rakyat ataupun individu, termasuk individu lain
daripada luar negara, yang balik, rakyat kita yang pulang. Semalam masuk ke pintu antarabangsa seramai 796 individu. Dan kesemua mereka telah pun di kuarantin, di stesen kuarantin di seluruh negara. Mengenai tapak binaan, semalam penguatkuasa CIDB melakukan 34 pemeriksaan di tapak binaan dengan 33 daripadanya beroperasi, manakala satu tidak beroperasi. Sebanyak 30 tapak binaan didapati mematuhi SOP, manakala 3 lagi tidak patuh dan telah pun diberikan amaran. Mengenai saringan pekerja asing, sejak 1 Disember sehingga tengah hari ini, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan seramai 184,607 pekerja warga asing telah menjalani ujian COVID-19 yang melibatkan 6,869 majikan dan 845 klinik. Daripada jumlah itu, sebanyak 3,655 telah disahkan positif, manakala 180,952 adalah negatif. Mengenai barang keperluan asas, Kabinet HEP telah membuat 784 pemeriksaan harian ke atas 11 jenis bekalan barangan, termasuk di peringkat peruncitan sebanyak 594, pemborong 163 dan penghilang 27. Pegawai Kabinet HEP juga melakukan 1,725 pemeriksaan atas pematuhan SOP di premis-premis perniagaan. Untuk makluman kesemua, untuk makluman seluruh rakyat, kita dimaklumkan bahawa bekalan keperluan makanan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam tular satu video mengenai pekerja di kedai runcit yang dikatakan disaman kerana kesalahan tidak memakai sarung tangan. Saya immediately dengan secara terus bila saya dapat video tersebut, telah menghantar kepada pihak tertinggi polis PDRM dan bertanyakan kepada beliau, kerana saya maklumkan bahawa SOP yang dikeluarkan selama ini tidak pernah mewajibkan memakai sarung tangan. Tidak ada. Dan apabila saya berbincang dengan pihak tertinggi polis pun mengatakan memang tiada arahan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis kepada mana-mana balai yang mengatakan tindakan perlu diambil kepada mereka yang tidak memakai sarung tangan. Jadi sebenarnya ini hanyalah kekeliruan. Terdapat kekeliruan antara pihak yang melaksanakan tugas dengan arahan daripada Ibu Pejabat Polis. Jadi Ibu Pejabat Polis mengatakan tidak ada arahan seperti itu. Dan memang daripada kita pun, daripada MKN sekalipun, tidak ada satu arahan pun yang mengatakan bahawa wajib memakai sarung tangan. Jadi saya amat berterima kasih kepada rakyat, kepada yang menyebarkan video ini, kerana tindakan segera dapat diambil. Kita tidak mahu ada lagi kes-kes seperti ini berlaku. SOP yang tidak diperkenalkan pun menjadi SOP yang telah pun dilaksanakan dan akhirnya menyusahkan orang ramai. Jadi saya pun ucap terima kasih kepada pihak polis kerana dengan segera memaklumkan bahawa tiada arahan, dan saya pun dan pihak tertinggi polis mengatakan dia akan mengeluarkan arahan kepada semua balai di seluruh negara supaya tiada tindakan mengenai kes seperti memakai sarung tangan, tidak memakai sarung tangan ini. Jadi jangan ambil tindakanlah kepada yang tidak memakai sarung tangan. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahawa
kerjasama antara rakyat dan kerajaan amat penting. Ianya boleh membantu kita melaksanakan tugas kita dan juga menjaga kepentingan rakyat. Yang kita tidak mahu adalah video-video yang tidak bertanggungjawab, yang video-video yang fake, yang tidak betul dan sebagainya, kerana video seperti ini akan boleh mengakibatkan suasana yang panik dan tidak baik kepada rakyat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya ingatkan sekali lagi, jaga dan patuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Seperti kata DG Kesihatan, kalau tidak ada apa-apa perkara yang penting di luar, lebih baik kekal tinggal di rumah. Seperti dulu saya ingin berpesan, stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Faris dari RTM. Tadi Datuk Seri kata sekarang ni kerajaan sedang dalam proses untuk meningkatkan denda kepada individu dan juga syarikat daripada 1,000 kepada satu jumlah yang lebih tinggi. Okey, jadi katanya akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Jadi ada tempoh masa tak bila jangka masa yang terdekat tu, ataupun secepatnya yang boleh kita tahu sama ada bulan depan ke ataupun bila? Saya harap sebab perkara ini akan dikaji dengan teliti dari segi perundangan oleh Jabatan Peguam Negara. Ya, dari segi ordinan kita memula buat apa saja ordinan yang berkaitan dengan COVID. Jadi saya sebut tekan COVID. Sebab ada orang mengatakan bahawa darurat ini untuk perkara-perkara lain. Darurat ini khusus untuk COVID, untuk menyelesaikan isu COVID. Banyak perkara yang tidak boleh kita laksanakan dulu kerana keterbatasan dari segi undang-undang. Boleh kita laksanakan selain daripada undang-undang yang ada. 342 hanya 1,000, kita boleh tambah lagi. Jadi Jabatan Peguam Negara telah pun diberikan tanggungjawab ini untuk melihat perundangan ini, dan saya harap ianya dapat dicepatkan dapat diselesaikan secepat mungkin supaya boleh kita umumkan dan laksanakan dengan segera. Kerana saya lihat daripada terutamanya syarikat-syarikat yang berkaitan dengan hiburan, walaupun senarai hiburan adalah senarai negatif yang tidak dibenarkan langsung beroperasi, tapi mereka masih beroperasi. 1,000 terlalu rendah bagi mereka. Saya dimaklumkan oleh penguatkuasa, mereka dah letak tepi dah. RM1,000 compound. Bila bayar, tu bayarlah compound. No issue bagi mereka. Jadi sebab itulah kita nak diperketatkan. Mungkin juga dengan ada juga pekerja majikan-majikan yang mungkin enggan untuk menghantar pekerja mereka ke untuk membuat swab test. Kita tidak boleh ambil tindakan dengan tindakan yang keras. Begitu juga dengan, walaupun ada Akta 446. Akta 446 dah ada dari segi perumahan untuk disediakan oleh majikan kepada pekerja. Mungkin prosedur dia berbagai-bagai prosedur untuk kita ambil sebelum mereka patuh kepada kita, ataupun kalau gagal untuk mengambil tindakan kepada mereka. Tapi melalui ordinan darurat ini kita lebih pantas boleh mengambil tindakan, dan mungkin hukumannya lebih besar lagi, lebih berat lagi kepada mana-mana majikan yang katanya sebagai contoh enggan untuk menghantar pekerja mereka untuk swab test, ataupun yang enggan lagi mematuhi Akta 446 kerana untuk menyediakan perumahan yang lebih baik dan kondusif. Jadi sebab itulah kita tengok secara keseluruhan mana yang tidak boleh kita lakukan sewaktu sebelum darurat ini, boleh kita lakukan perubahan dan juga perundangan-perundangan sewaktu darurat ini untuk supaya dapat kita mengawal lebih baik lagi COVID-19 ini. Okey, Datuk Seri, memandangkan sesi persekolahan, ini soalan lain sesi persekolahan telah bermula untuk pelajar tingkatan 5. Ada setengah sekolah mengadakan kelas pada waktu malam secara bersemuka. Jadi nak tahu adakah ia dibenarkan? Saya akan rujuk kepada Kementerian Pendidikan lah, sebab saya pun tidak tahu perkara ini. Saya akan rujuk. Datuk Seri, ini berkenaan dengan sekolah juga. Semalam ada laporan yang mengatakan bahawa pelajar SPM didapati positif COVID di Lipis dan juga di Sabah.
So adakah ada kewajaran daripada MKN untuk mewajibkan pelajar-pelajar ini, terutama yang tinggal di asrama, melakukan swab test, dan juga kepada pelajar yang akan kembali ke kampus bermula seawal Mac depan? Mohon penjelasan. Setakat hari ini kita kekal dengan keputusan, iaitu pelajar yang bergejala perlu melakukan swab test sebelum mereka pulang ke asrama atau mengambil peperiksaan. Kalau kita mewajibkan, kos juga akan terlibat. Adakah ibu bapa yang akan menanggung kos swab test tersebut? Itulah persoalan-persoalan yang kita bincangkan. Setakat hari ini kita tidak mahu membebankan ibu bapa dari segi kos, dan pandangan daripada Kementerian Kesihatan, mungkin kita tidak perlu untuk membuat swab test terhadap semua pelajar. Hanya perlu tumpu kepada pelajar yang bergejala, yang kita kira kalau bergejala itu mungkin ada kemungkinan kalau ada jangkitan virus COVID-19, itu saja. Tapi yang sihat, tidak ada gejala, bagi Kementerian Kesihatan mungkin tidak perlu. Walaupun oleh kerana ada kes seperti ini, saya akan rujuklah perkara ini kepada Kementerian Kesihatan untuk keputusan seterusnya. Datuk Seri, ada laporan yang mengatakan syarikat ada menyembunyikan pekerja mereka yang positif COVID. So mohon penjelasan. Ya, ini merupakan satu kesalahan yang terang, jelas di bawah Akta 342. Bukan saja majikan, tidak ada siapa saja yang boleh menyembunyikan. Dan kalau individu sendiri pun, kalau dia tahu dia ada COVID positif tapi dia tidak mahu memaklumkan kepada pihak klinik, hospital dan sebagainya, itu juga merupakan satu kesalahan. Kalau kita pun ada kontak rapat dengan sesiapa yang positif yang kita tahu, sepatutnya kita juga yang tahu tersebut, tahu kawan kita dah positif, dia tidak boleh menyembunyikan diri dan perlu melaporkan ataupun pergi terus ke hospital ataupun klinik yang berdekatan. Tetapi kalau yang dah positif masih lagi dilindungi, itu merupakan satu kesalahan. Jadi saya percaya Kementerian Kesihatan boleh menggunakan Akta 342 ini untuk mengambil tindakan terhadap majikan yang menyembunyikan pekerja yang positif tersebut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.